Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan masuk ke bahagian kedua, iaitu bab 4 matematik pengguna percukaian bagi matematik KSSM tingkatan 5. Dalam bahagian yang kedua ini kita akan banyak membincangkan kepada kaedah pengiraan bagi cukai-cukai yang kita telah pelajari dalam bahagian yang pertama dahulu. Masih lagi dalam standard kandungan yang sama, iaitu 4.1 percukaian, dan standard pembelajaran 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Untuk pengiraan cukai yang pertama ialah cukai pendapatan. Jadi sistem taksiran sendiri yang kita telah pelajari dalam video yang pertama, iaitu pembayar cukai perlu membuat taksiran sendiri, menyimpan rekod dan membayar cukai mengikut amaun tertentu. Jadi pembayar cukai perlu mengetahui semua maklumat yang diperlukan, iaitu menyemak insentif dalam belanjawan terkini, seperti jumlah pendapatan, pengecualian cukai, pelepasan cukai dan rebate cukai, kerana ia adalah berubah dari semasa ke semasa berdasarkan belanjawan yang diumumkan oleh kerajaan. Untuk langkah yang pertama, kita akan menghitung pendapatan bercukai. Dan cukai pendapatan adalah satu cukai yang progresif. Apabila pendapatan seseorang, individu ataupun syarikat lebih tinggi, maka kadar cukai juga adalah semakin tinggi. Jadi untuk pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan ditolak dengan pengecualian cukai dan tolak juga dengan pelepasan cukai. Jadi apakah jumlah pendapatan tahunan? Iaitu upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan lain-lain pendapatan. Walau bagaimanapun ia tidak termasuk allowance petrol atau perjalanan, kola ataupun allowance perumahan, allowance kerakyaan atau allowance perubatan. Bagi pengecualian cukai pula, ia adalah satu perbelanjaan peribadi kepada organisasi ataupun badan-badan kerajaan dalam bentuk hadiah, derma ataupun sumbangan. Contohnya perpustakaan atau badan rawatan kesihatan dan lain-lain. Ia mempunyai had yang tertentu dan bertujuan untuk memupuk budaya penyayang, kebudayaan atau kesenian. Bagi pelepasan cukai pula, ia adalah satu perbelanjaan untuk kepentingan persendirian ataupun keluarga. Sebagai contoh ialah KWSP, rawatan perubatan, yuran pengajian dan lain-lain. Ia juga berubah berdasarkan dasar kerajaan ataupun pengumuman yang diumumkan dalam belanjawan tahunan. Seterusnya yang kedua, kita akan menghitung cukai pendapatan, iaitu pendapatan bercukai berdasarkan kepada jadual kadar cukai. Ia ditetapkan oleh kerajaan dan berubah mengikut polisi atau dasar kerajaan. Jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 boleh dilihat dalam muka surat 105 buku teks matematik tingkatan 5. Lajur pertama menunjukkan banjaran pendapatan bercukai dalam RM. Ini adalah julat pendapatan bercukai setelah jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan pelepasan tadi. Jadi jika kita lihat di sini, pada bahagian lajur yang ketiga, kita dapati kadar peratusnya adalah meningkat secara progresif. Bermaksud apabila seseorang individu mempunyai pendapatan yang semakin tinggi, maka kadar cukai pendapatannya juga adalah semakin tinggi. Setelah kita memperoleh nilai cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita perlu menolak dengan rebate cukai yang layak. Terdapat dua jenis rebate cukai. Yang pertama ialah apabila kita buat pengiraan bagi pendapatan bercukai dan ia tidak melebihi RM35,000, maka kita layak untuk mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Yang kedua ialah apabila warga negara beragama Islam membuat bayaran zakat ataupun fitrah kepada pihak lembaga zakat. Jadi nilai tersebut boleh terus ditolakkan sebagai rebate cukai. Seterusnya untuk langkah yang keempat, iaitu cukai pendapatan yang perlu dibayar. Saya jadikan contoh satu ini sebagai satu simulasi untuk kita lebih memahami bagaimana pengiraan cukai pendapatan. Bermula daripada langkah yang pertama tadi sehinggalah langkah yang keempat. Katakan jumlah pendapatan ditambah dengan allowance tahunan bagi seorang individu ialah RM80,000, ditolakkan dengan allowance yang dikecualikan cukai sebanyak RM15,000. Maka kita akan dapati jumlah pendapatan tahunannya ialah RM65,000. Seterusnya kita akan menolak pengecualian cukai. Katakan individu tersebut menderma kepada perpustakaan daerah sebanyak RM400 dan ditolakkan lagi dengan pelepasan cukai, iaitu individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM6,000, insurans perubatan sebanyak RM4,000 dan pembelian peranti sebanyak RM2,200. Pada beberapa perkara dalam pelepasan cukai, terdapat nilai had bagi tuntutan yang boleh dibuat.
Sebagai contoh, bagi insurans hayat dan KWSP, had maksimum yang boleh dituntut ialah RM7,000. Sekiranya seseorang itu membuat pembayaran ataupun membuat perbelanjaan bagi item tersebut melebihi nilai had, maka nilai tuntutan maksimum hanya terhad kepada nilai yang telah ditetapkan. Jadi contohnya sebagai insurans hayat dan KWSP, hadnya ialah RM7,000, maka ini adalah nilai maksimum yang boleh dituntut. Begitu juga dengan insurans perubatan, terhad kepada RM4,000 sahaja, dan pembelian peranti terhad kepada RM3,000. Jadi sekiranya lebih daripada nilai tersebut, maka ia akan terhad kepada nilai maksimum. Sekiranya kurang, maka nilai tersebut sahaja yang boleh dituntut. Seterusnya, selepas kita menolak kedua-dua penginculan cukai dan pelepasan cukai, maka kita akan mendapat jumlah pendapatan bercukai iaitu RM43,800. Jadi kita akan lihat kepada jadual kadar cukai pendapatan individu dan kita lihat kepada banjaran pendapatan bercukai iaitu pada julat RM35,000 hingga RM50,000. Jadi untuk nilai RM43,800 ia berada dalam julat ini, dan untuk RM35,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM600 dan kita panggil ini sebagai cukai bagi RM35,000 yang pertama ataupun cukai dasar, iaitu RM600. Dan seterusnya, bagi baris yang kedua ini, RM15,000 yang berikutnya, ini adalah cukai atas baki berikutnya. Bermaksud kita akan tolakkan pendapatan bercukai tadi iaitu RM43,800 ditolak dengan nilai dasar bagi RM35,000 yang pertama. Maka RM43,800 tolak RM35,000, kemudian didarabkan dengan kadar cukai bagi banjaran pendapatan bercukai di sini ialah 8%. Maka kita akan memperoleh RM704. Jadi kita akan jumlahkan cukai tersebut menjadi RM1,304. Ini adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar sekiranya tiada rebate. Sekiranya terdapat rebate cukai seperti potongan zakat, katakan individu tersebut membuat potongan gaji bulanan kepada Lembaga Zakat Selangor, maka nilai tersebut terus ditolak iaitu RM1,200 dan cukai yang perlu dibayar hanyalah RM104. Jadi ini adalah sebagai satu contoh yang ringkas tentang pengiraan cukai pendapatan.